rezeki Ramadan serendah RM5. Sumbangan yang mungkin kecil di mata anda, tetapi besar nilainya buat mereka. Hubungi 03-8926-3434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada anda yang terus saja bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan di setengah jam yang terakhir untuk setiap hari Isnin ni kita bawakan kepada anda satu segmen yang mana segmen Suara Kemanusiaan bersama dengan Islamic Relief Malaysia. Nak ajak sahabat-sahabat kita kumpul pahala. Jom banyak-banyak sempena Ramadan ni juga lagilah berganda untuk Suara Kemanusiaan. Hari ni kita nak bawa anda ke Chechnya dan juga Macedonia. Ada nama dua orang penerima manfaat, Demi Mahmutova dan Fatbarda. Ya, betul. Dua nama ini akan diceritakan kisahnya oleh dua orang ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Ya, kita nak bersama dengan Elfa Izzatul Haq dan juga Irma Hasmi pagi ni ya. Assalamualaikum Elfa dan Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Elfa, apa khabar Singapura? Alhamdulillah. Macam mana Ramadan di Singapura? Macam mana Ramadan kat sana? Cerita sikit. I mean, Ramadan seperti biasa tak sama macam dulu, sama juga macam tahun lepas, tapi alhamdulillah so much better. Cuma saya rasa sekarang ni masyarakat dekat Singapura, masyarakat Islam Singapura tengah cuba cari norma baru untuk mendapatkan semangat dan feel Ramadan tu. Kita masih struggle lagi lah sebab bazar Ramadan tak ada. So memang macam ni puasa ke tak puasa ni? Bulan Ramadan tak ni macam tu lah. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah semua okey El mesti rajin masak kat rumah tu. Tak. Dia kan tu kan. Sebab keluarga kecil, saya sekarang ni tinggal dengan ibu bapa je. Lepas tu kita orang lebih makanan pun dah kurang. Makan sahur, makan buka pun dah kurang. Jadi tak lelah macam sibuk-sibuk masak ke apa ke, kita beli je. Tapi setiap hujung minggu akan pergi rumah adik-beradik untuk itu time tu kita akan masak lah. Makan sama-sama. Okey. Terbaik Elfa Izzah. Bonda Irma, macam mana Bonda Irma Ramadan kita okey? Bonda. Sebab ada anak-anak kan? Itulah kalau dia tak masak kan. Saya tak nak terpaksa masak jugalah. Ni tak berapa nak sesuai untuk diorang. So kecil-kecil lagi kan. 7 tahun. So macam mana pun kena home cook jugalah sikit lah. Mami dia boleh lah pergi singgah-singgah kedai, tapau. Okey lah. Okey. Alhamdulillah. Dan kita hari ni kita nak cerita tentang suara kemanusiaan kita. Macam mana kalau masuk bulan puasa ni kan, insya-Allah semua berebut-rebut. Lepas tu berebut untuk membantu mereka yang memerlukan. Masa ni kita ingat semua orang di dunia ni yang perlu kita bantu dan santuni. Mungkin Elfa macam mana nak kongsikan? Elfa sendiri macam mana Ramadan? Bila tiba Ramadan macam mana semangat Elfa untuk membantu mereka yang memerlukan? Silakan El. Alhamdulillah, kita dah pun almost pertengahan bulan Ramadan. Semangat tapi setiap Ramadan tu kan berbeza-beza. So sekarang ni alhamdulillah bila kita selalunya orang Islam kita memang semangat daripada awal sampai akhir, tapi bila dah sampai hujung-hujung tu lebih bersemangat lagi-lagi ingin mengejarkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. So Elfa pun rasa sama juga Elfa macam tu sebab tahun ni sibuk sikit dengan try nak adjust ke keadaan baru. So insyaAllah Elfa akan dah mulakan go all out lah lagi-lagi last 15 days of Ramadan ni untuk kumpulkan dana bagi mereka yang memerlukan dalam kempen Islamic Relief Malaysia ni. Lagi-lagi kita orang seperti tahun-tahun yang lain, kita orang kan nak kumpulkan untuk 32 buah negara. Negara pertama yang Alfa tolong raise funds untuk adalah Yemen dan sekarang ni bergerak kepada ke Chechnya. Dan sahabat-sahabat lain ada lagi yang allocated the different countries. So akan bersemangat lah, tapi awal tu ada juga alhamdulillah orang dah kumpulkan dana buat masa sekarang ni. Jumlah yang terkumpul bagi kempen rezeki Ramadan adalah 1,946 ringgit 67 sen. Tapi total target adalah 2.4 million. So we are halfway insya-Allah. So Eva nak ajak ramai-ramai, jom kita ke garisan penamat tu dengan jumlah yang lagi masya-Allah, sebab lagi banyak kita kumpul bersama.
sama-sama kita akan meraihkan kebaikan dan keberkatan Allah, kasih sayang Allah, dan bukan untuk diri kita juga, untuk mereka yang berada di luar sana yang kita ingin menyantuni. Sekarang ni kalau jumlah untuk kempen di launch good daripada segi celebrity punya target 245,000, tapi kita baru sahaja sedikit sahaja. Jadi apa pun ini nak salah kita lah, sebab kita pun mungkin tak all out. Tapi mari kita sama-sama nanti 15 hari yang terakhir ni kita akan push all out and ceritakan lebih tentang orang-orang yang kita ingin membantu dan cuba dapatkan jumlah yang tertinggi, insya-Allah. Rasa bersalah sangat. Ya Allah, kalau semua rasa semangat tu sebenarnya macam Elfa, masing-masing insya-Allah pasti akan dapat memperuntukkan lah sedikit sumbangan untuk apa-apa saja kempen yang dia bawakan, khususnya Islamic Relief Malaysia. Irma mungkin kalau nak sambung, kalau cerita-cerita, sebab Irma banyak juga mengembara dalam macam-macam misi. Pengalaman Irma, cerita sikit Irma untuk pagi ni. Okey lah, kalau El tadi cerita pasal untuk yang rezeki Ramadan ni, memang kita terlibat untuk semua ikon yang ada dan juga yang sama-sama dengan Islamic Relief Malaysia. So semua kita orang bergabung lah untuk bulan Ramadan ni untuk kita capai target yang mana El sebutkan 2.4 million tadi tu. So Hafiz sebenarnya tak sampai Hafiz lah, baru kan, betul tak? Tak cukup kan, baru 1 million kutipan 9,000. So kita ada kekurangan lagi 1.3, 1.4 lah, kita genapkan secara agak jauh juga lagi. Sedangkan dah masuk minggu ke-2 kan. So kita kena kejar-kejar cepat. Sebab kalau kan, kalau ikut pengalaman ataupun kes tadi yang ada, contoh dia macam mereka yang duduk dekat kem-kem pelarian, diorang ni langsung tak boleh nak bekerja, tak boleh nak cari rezeki sendiri. Jadi mereka memang 100% mengharapkan bantuan daripada badan bukan kerajaan ni lah, maknanya NGO yang ada yang sampaikan bantuan ni pada mereka. Itu je bekalan mereka. Nak kalau sesetengah keluarga yang mana memang ada anak yang ramai, kita tahu kan anak kecil. Macam saya sini tadi saya kongsikan, hari-hari saya kena masak. Sebab apa? Tak makanan yang lebih besar untuk anak kecil kan. Dan anak kecil ni dia ada keinginan dia sendiri. Dia yang kadang-kadang macam dia teringin tu, dia teringin ni. So ada satu kes dekat Idlib, dekat kem pelarian dekat Syria, new case yang mana ibu ni ada ramai anak dan dia adalah ibu tunggal. Jadi tiba-tiba bulan Ramadan ni lah, tengah puasa, tengah lapar, nak menuju ke buka puasa tu, anak-anak ni kan minta makanan-makanan kegemaran mereka. Ibu ni nak cakap apa? Kita sebagai ibu, kita dapat menyediakan apa yang anak-anak kita minta. Especially makanan kegemaran diorang. Kalau boleh ibu ni apa je anak minta, kalau benda tu baik, mesti kita nak penuhi kan permintaan anak-anak. Tapi kes ibu ni dia tak dapat nak buat apa-apa. Sebab bekalan dia hanya daripada bantuan, contohnya kata Islamic Relief jaga camp ni. So mereka harapkan bantuan bekalan makanan daripada Islamic Relief Malaysia. Macam tu sahaja. Sebab apa? Mereka tak boleh nak bekerja dan mereka tak ada sumber pendapatan. Anak ibu ni terpaksa fokus kepada anak-anak dia ramai sebab dia ibu tunggal dan tak ada, itu keadaan yang sukar bagi ibu untuk menjaga anak-anak yang kecil kan. Jadi kalau tanya mereka, memang mana yang ada hari tu, apa yang sampai itulah yang akan mereka makan. Kalau tak ada, tak adalah. Jadi bayangkan mereka ni berpuasa, sahur belum tentu ada sahur, kadang waktu berbuka pun belum tentu ada makanan. Bayangkan macam mana mereka menjalani kehidupan tu setiap hari. So kalau kita tak bantu, siapa lagi nak bantu mereka? So bila ada platform macam ni, inisiatif macam ni, ada badan NGO yang lakukan, so kita yang biasa yang dengar ni, kita tak mampu nak buat benda tu kan. So kita sama-sama gabung juga dekat Malaysia ni untuk bantu. InsyaAllah. InsyaAllah. Masya Allah. Cuba bayangkan kan macam mana kisah, ada orang ceritakan kisah dusta ibu berterusan bila terpaksa tipu kat anak-anak, cakap tak apa nak, makanlah, mak dah kenyang ni. Sedangkan itu je yang ada untuk anak-anak dia. Dan bahagianya, alangkah bahagianya mereka kalau dapat tahu ada saudara-saudara, sahabat-sahabat di Malaysia yang
hantar bantuan pada mereka untuk bagi makan dan meraikan dan menyantuni mereka khususnya dalam bulan Ramadan. Mungkin untuk pusingan pertama ni kita nak tutup pusingan pertama ni, mungkin El pula nak cerita macam mana tahun lepas semangat El ajak kawan selebriti live Instagram kumpul dana walaupun jauh di Singapura tapi dapat kumpul juta-juta, bukan juta-juta lah, banyak sumbangan yang dapat dikumpulkan. Tahun ni macam mana semangatnya tu, Elfa? InsyaAllah akan berterusan lagi-lagi tanggungjawab tahun ni lebih daripada tanggungjawab tahun lepas sebab ada negara-negara baru yang kita nak santuni. So untuk Elfa minggu ni akan perlu berkongsi tentang orang-orang di Chechnya. So ada satu kes ni di mana Mak Mutova Aina, dia seorang wanita 72 tahun. Dia orang OKU penglihatan dan juga menghidap diabetes. Dia tinggal dekat Chechnya lah sama anak-anak perempuan dia semua ibu tunggal. Lepas tu ada 4 orang cucu dan cucu pertama dia pun ada masalah penglihatan juga. So 6 beranak ni bergantung hidup dengan wang pencen sahaja, tak ada tak ada seberapa sangatlah untuk nak teruskan kehidupan. So keluarga dia tak bekerja sebab sejak kematian suami dia, sebab anak perempuan dia ni nak kena jaga anak-anak yang ada 4 orang dan juga menjaga diri dia yang dah 72 tahun dan kurangan tak boleh nak lihat kan. So lagi-lagi bulan puasa ni pada mereka, dia orang rasa keadaan tu sangat sempit lah sebab apa lagi nak makan, nak beli obat diabetes. So dia cakap selalu dalam bulan Ramadan ni atau hari-hari yang lain sebenarnya mereka macam dalam dilema nak keluarkan duit untuk beli obat diabetes yang sangat mahal tu ke untuk beli makanan. Tapi diorang kata alhamdulillah kali ni tahun ni dengan bantuan pertama kali diorang dapat bantuan daripada Islamic Relief Malaysia. Dan mereka rasa sangat bersyukur lah dengan pack bantuan makanan bulan Ramadan yang diberikan. Jadi keperluan asas tu dah ada dah, insya-Allah, alhamdulillah. So dah tak rasa kesempitan tu dah dipermudahkan, diringankan. So inilah cerita-cerita daripada beberapa case study yang kita dah bantu, dan ini sangat memberikan semangat dan buat Elfa rasa happy sebab kita dengar yang kita dapat boleh meringankan beban orang-orang lain, dan Allah kata siapa yang meringankan beban atau membantu orang lain, Allah akan membantu diri kita insya-Allah dengan berlipat-lipat kali ganda. So itu yang kita mengharapkan dan yang inginkan, kita pun nak tengok orang lain hidup dalam kesenangan dan ringan tu, beban tu diringankan sangat-sangat sebab kalau kita tak cukup iman seseorang Islam tu selagi dia boleh tidur dalam keadaan tenang apabila dia tahu masih ada lagi saudaranya di luar sana yang hidup dalam keadaan kelaparan. So insya-Allah kita orang semua orang-orang yang sangat masya-Allah lah yang di luar sana, pendengar-pendengar di luar sana. So mari kita sama-sama buat apa yang boleh sebanyak-banyaknya sebab kita masih boleh lagi insya-Allah untuk memberi bantuan kepada mereka di luar sana. Pasal orang-orang di Singapura dan orang-orang di Malaysia sesusah-susah kita punya susah tu adalah kaya pada mereka-mereka di luar sana. InsyaAllah. Terima kasih Elfa. Dan itu mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru dapat gaji tu, mungkin ada yang dah peruntukkan siap-siap dah awal-awal gaji tu untuk disumbangkan pada NGO ataupun mana-mana tabung termasuk Islamic Relief Malaysia. Kita nak berehat kejap. Jangan lupa nombor kita 03-8926-3434 atau layari islamic-relief.org.my untuk maklumat lanjut dan sumbangan anda. Okey, dan kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Warna Pagi Inspirasi Islami. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Peningnya fikir nak masak apa hari ni. Timur perencah odeh Cik Ana kan ada? Kok bulu, mana nak boleh makan steamboat di malam hari.
tak no. Kalau produki masak-masak Cik Yana nama Ribori. Ingat dan ingat Cik Yana, Club sampai kau kat Batu Bonga. Ingat dan ingat Cik Yana, fenomena. Hello, Assalamualaikum Norbella. Saya nak hand sock yang paling sejuk. Tak melorot, tak gatal dan paling penting boleh tutup aurat dengan sempurna. Oh ya, saya nak semua colour. Nak dapatkan hand sock berbagai saiz, design dan material yang berkualiti, boleh follow IG norbella.co. Norbella, leading in hand sock. Jeng jeng jeng. Dah tahu promosi menarik buffet Ramadan bulan ni? Berbaloi tak? Dekat mana? Menate Steak Hub. Yang syoknya ada kambing panggang istimewa Bukhari bersama nasi Mandy. Harga pun berpatutan. Wow, memang mantap lah. Semua cawangan ke? Berapa harga buffet? Ya, kecuali ampang. Untuk buffet Ramadan hanya RM89.90 untuk dewasa dan RM49.90 untuk kanak-kanak. Macam mana nak buat tempahan? Untuk tempahan, hubungi cawangan Menate Steak Hub berdekatan atau layari www.menate.com.my. Lembah Kelang 91.5 FM. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM bersama Kampian dan juga Hazwan pada waktu ini. Terima kasih di atas kesetiaan anda yang bersama kami pada waktu ini. Dan kita masih lagi bersama menerusi segmen Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia yang anda juga boleh tonton kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di Facebook Islamic Relief Malaysia. Tajuk kita pagi ini tentang Demi Makmur Tova dan juga Fatah Barda yang merupakan nama penerima manfaat di Chechnya dan juga Macedonia. Dan masih lagi bersama kita ikon kemanusiaan IRM iaitu Elfa Izzat Ul Haq dan juga Irma Hasmi. Dan kalau tadi Elfa ada cerita tentang Mamutova di Chechnya, sekarang kita nak ke Macedonia. Macam mana agaknya Irma Hasmi Macedonia? Okey. Irma tengah loading tu. Irma tengah loading jauh nak bersiaran pagi ni. Apa kita harap semuanya okey untuk Irma. Dan mungkin sambil-sambil nak tunggu Irma line dia okey sikit. Mungkin Elfa kalau nak kongsikan sedikit lah bila El pun ada ikuti misi-misi dan kempen yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia kan, termasuk di Somalia tu yang rasanya yang paling membekas di hati di Somalia, dan banyak juga negara-negara lain yang turut kita santuni. Pengalaman Elfa kalau boleh kita kongsikan hari ini. Macam seperti tahun-tahun yang lepas, Elfa rasa kita orang semua terkesan dengan keadaan. Dan lagi-lagi sekarang ni Elfa lagi tak boleh nak balik Malaysia, dah lama tak jumpa saudara mara, dan semua dah tak boleh nak bergerak, tak boleh nak travel sangat. So dulu kita semua orang kirakan macam mana menyemurui kita yang boleh travel dan berjumpa dengan orang-orang yang susah di negara-negara luar. Sekarang ni ramai yang message nak cakap jomlah kita pun nak pergi juga, macam mana boleh pergi volunteer ni dekat negara-negara luar ni. Sekarang ni kita nak ajak anda semua, sekarang ni semua tak boleh pergi. Jadi Islamic Relief dah buat dengan satu cara di mana kita orang boleh sama-sama virtually travel dari satu negara ke satu negara. Sebenarnya itulah tujuan Islamic Relief Malaysia bersama-sama dengan ICON, di mana kita setiap ICON ada beberapa negara yang kita harus mendalami dan kongsikan cerita-cerita tu kepada anda semua. So sekarang ni pada minggu ni insya-Allah Elfa akan mula untuk buat live di Elfa punya Instagram untuk kumpulkan dana, dan kalau nak dengar lebih cerita lagi tentang Chechnya, lebih cerita lagi tentang Somalia dan Yemen dan negara-negara yang kita akan fokus on and bring you travel ke tempat tu dan tunjukkan gambar dan sebagainya, ikut Elfa insya-Allah dengan Elfa punya IG untuk kumpulkan dana bersama dan travel. Kita niatkan kita dah tak berbeza dah sekarang ni. Kita akan travel sama-sama dengan dari dengan cara virtual sahaja. So nak kongsikan sedikit lah tentang Chechnya ni, pasal Elfa pun ya Allah kalau boleh nak juga pergi, nak tahu, nak tengok keadaan, jadi boleh kita kongsikan dengan lebih mendalam lagi sebagaimana ceritakan macam kat Somalia, pasal kita lihat sendiri keadaan itu, kita jumpa sendiri orang-orang di sana tapi keadaan tak membenarkan kan. So di Chechnya ni dia dekat dia punya poverty level is incredibly high, tapi kita kurang tahulah, tak tahulah kalau orang kat sana tahu pasal Chechnya kan. Tapi Elfa macam awal dulu bila tak pergi ke Islamic Relief, kurang tahu sebenarnya tentang Somalia. So sekarang ni keadaan
kemiskinan tu amat tinggi juga. Rate dia dalam lebih kurang 13.5%, which is around 19.5 million people yang hidup below national poverty line. So kira kan alhamdulillah lagi keadaan mereka kalau dibandingkan orang di Somalia yang jumlah kemiskinan tu sangat dahsyat. Dan di Yemen di sini 13.5%, which is 19.5 million tu semua live below poverty line. Tapi kalau di Yemen pula 2 million tu aja, baru 2 million tu dah kanak-kanak bawah 5 tahun. So dekat Chechnya kan ramai sangat. Macam kita pun rasa macam ya Allah ya Tuhanku, kenapa dunia ni besar dan makanan yang kita ada di Malaysia dan Singapura ni, kalau nak katakanlah sejujurnya, hari-hari ada pembaziran yang sangat banyak sangat tu. Tapi bila kita dengar kat luar sana 19.5 juta orang hidup dalam kemiskinan, dan kalau di Yemen tu 2 juta tu adalah kanak-kanak bawah 5 tahun, tak rasa berdosa ke kita ni yang kita makan dan membazir dan dalam keadaan kesenangan, tak fikirkan orang di luar sana. Jadi bila dengar ni je, sepatutnya kita insan-insan yang begitu Masya Allah dan dermawan dan sentiasa inginkan kebaikan untuk orang lain. Ini sepatutnya dah cukup untuk menggerakkan hati kita untuk fikir apa yang kita mampu untuk lakukan supaya kita dapat memudahkan urusan orang-orang di luar sana. Mungkin dengan mula kurangkan pembaziran tu satu, supaya bila kita sebenarnya kita kurang pembaziran dan kurangkan belanja benda-benda yang terlampau banyak sangat yang kita sebenarnya tak perlu, kita akan ada lebih untuk kasih kepada orang lain, bukan sahaja di luar sana, di luar negara, tapi saudara mara kita, sahabat andai kita. Sebab mungkin kita bukan sahaja fokus kepada di luar sana, sebab kita juga fikir kepada orang-orang di keliling kita di Malaysia juga. Pasal Malaysia juga antara negara yang kita bantu, bukan untuk misi rezeki Ramadan juga. InsyaAllah. Maknanya bukan sekadar di luar negara. Kita bukan cerita tentang Chechnya, Macedonia, Yaman dan banyak lagi negara luar semata-mata, tapi yang dalam negara pun kita santuni. Macam Irma mungkin nak sambung pula cerita Irma. Sekali tengok gambar Irma ni, video tu macam dah berhari raya dah meriahnya background Irma Hasmi. Mungkin Irma ada cerita nak dikongsikan pagi ni. Tafadhal. Okay, insyaAllah. Kalau saya nak kongsikan cerita, kan, kalau cerita pasal Ramadan Food Pack ni, memang orang-orang yang berada dekat kamp pelarian, dekat mana negara-negara yang kita bantu, contoh dia kan macam kat Syria saya sebut, tapi banyak negara-negara lain yang kita bantu. So mereka ni memang sangat-sangat bersyukur, dan mereka setiap kali menerima food pack daripada Islamic Relief Malaysia tu, mereka akan setiap kali juga mereka akan pesan terus sampaikan kepada para penyumbang daripada Malaysia. Mereka akan cakap pada orang Malaysia yang menyumbang kepada kami ni, kami ucapkan berbanyak terima kasih. Sebab apa, dengan makanan ni lah mereka dapat survive. So siapa-siapa pendengar yang ada pada hari ini, sesiapa yang pernah turut serta bersama dengan Islamic Relief Malaysia, inilah dia, saya sampaikan pesanan daripada mereka yang di sana yang telah pun menerima sumbangan food pack. Kalau kita fokus tentang rezeki Ramadan, so mereka dapat Ramadan food pack yang anda dermakan sebelum ini. Mereka memang sangat bersyukur, dan mereka doakan kita pula lagi yang di Malaysia ni, yang mana mereka selalu cakap macam mudah-mudahan kita dapat ganjaran pahala yang besar, dan setiap apa yang kita sedekahkan tu diterima oleh Allah SWT. Dan pastinya mereka dalam food pack tu, contoh dia macam kalau food pack tu akan ikut negara lah, negara tu memerlukan apa. Contohnya macam kalau kat belah-belah sana diorang lebih memerlukan tepung, contoh dia. So kalau kes tadi yang first tadi saya ceritakan, yang mana dia tak mampu nak sediakan makanan kegemaran anak-anak dia kan. Tapi yang kes kedua ni, yang mana nama dia Fatbada Jonuzi. Okay, dia ada 3 orang anak, dan satu daripada 3 orang anak dia tu OKU. Okay, so kalau tak ada bantuan makanan, food pack daripada mana-mana NGO, diorang ni akan kehabisan bekalan makanan. Jadi mereka dah catu dah satu hal, tapi dah catu pun tetap tak cukup, dan mereka cuma dapat €50 untuk tanggung kehidupan mereka. Katalah bekalan selalu kita anggarkan untuk sebulan. Jadi memang tak cukup untuk mereka, sebab mereka bukan sekadar perlukan duit tu. Kalau dapat bantuan bukan sekadar untuk makanan saja tau. Sebenarnya kalau tibanya musim sejuk,
Mereka perlu beli kayu api, mereka perlu belikan pakaian ekstra lagi. Kan kalau makanan tu memang akan sentiasa lapar lah waktu sejuk kan. Kita akan cepat lapar. Tapi keperluan lain pun mereka sangat perlukan, tapi mereka tak ada wang untuk menyediakan bekal-bekalan tu, especially untuk anak-anak lah. Kan, jadi kes-kes macam ni yang mana kita tahu ni pun satu kes saya ceritakan, sedangkan banyak lagi kes-kes lain yang banyak lagi pelbagai lain yang hadapi dekat sana. Tapi dengan bantuan daripada anda, para penyumbang, mereka dapatlah merasa, contohnya kalau bulan Ramadan dapatlah merasa buka puasa, kalau ada bekalan tepung yang tahan sebulan tu, dapatlah dia orang buat pastry untuk anak-anak. So anak-anak ni agak seronok lah sikit enjoy bulan Ramadan tu. So bila buka puasa tu adalah roti-roti yang mereka boleh sediakan untuk anak. Dan kalau kalau kata tibanya Aidiladha, mereka dapat daging kurban. So dapatlah dalam masa setahun tu asyik makan roti je, tapi bila tibanya Aidiladha contoh dia, dapatlah merasa daging. Jadi ni semua adalah sumbangan daripada anda, keprihatinan daripada anda. Kalau anda tak bantu, tak cukup sumbangan tu, macam mana kita nak bantu mereka dekat sana? Sebab mereka tak ada hak untuk bekerja, mereka duduk kat kamp pelarian, mereka tak boleh keluar ke mana-mana, dan mereka memang 100% berharapkan bantuan daripada NGO. Dan antara NGO yang dapat sampai ke sana adalah Islamic Relief Malaysia. Baik, insya-Allah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk merebut pahala, tambah-tambah lagi yang berganda dalam bulan Ramadan yang mulia ini, insya-Allah. Mungkin Elfa nak kongsikan macam mana saluran kita untuk menyumbang, Elfa. Sambil-sambil Elfa lepas ni banyak nak live kat IG kan, boleh ajak Hazwan sekali. Hazwan pun boleh available kalau nak live together. Baik, saluran kita, channel kita. Boleh, insyaAllah. Seperti biasa, lagi-lagi mereka yang berada di Malaysia sana, anda tahu insyaAllah lah pendengar-pendengar IKIM ni dah hafal dah nombor telefon hotline Islamic Relief, bank account yang ada. Sebab saya yakin sebenarnya semua dah save dah. Apa yang perlu lakukan tu sebenarnya just tekan aja yang kalau nak transfer duit tu. Dah ada dah nombor account favorite. Betul sebenarnya. Pasal orang-orang pendengar IKIM ni semua Masya Allah. Dan juga seperti biasa, seperti tahun lepas juga, sama juga tahun ni, anda boleh sumbangkan melalui Launch Good platform juga. Cari saja Islamic Relief Malaysia dan anda boleh buat sumbangan anda di sana. Untuk yang di Singapura pun, Launch Good platform ni adalah platform untuk seluruh dunia, bukan sahaja di Malaysia atau di Singapura sahaja. Jadi wherever you are all over the world, if you are listening to this segment, you can do your sumbangan melalui Launch Good platform, dan boleh lihat di sana jumlah berapa dah yang telah terkumpul. Jadi kalau Aifah panggil orang-orang di Singapura ni yang sedang mendengar sekarang ni, kalau anda ingin sumbangkan, anda boleh sumbang melalui directly to me, insyaAllah pun boleh. Tapi kalau boleh, pergilah sumbang di Launch Good terus juga di sana untuk memudahkan urusan anda, insyaAllah. Okey, itu dia. Dan nombor-nombor semua dah hafal, dah tahu dah. Yang penting kalau ada sebarang persoalan, 0389263434, Ibu Pejabat Islamic Relief Malaysia. Dan di ruangan komen pun ada sahabat-sahabat IRM yang menitipkan komen ataupun fakta ataupun info berkaitan nombor-nombor yang perlu anda hubungi ataupun nombor akaun. Ya, betul. Irma pula, pesanan Irma. Irma? Okey. Yang pasti terima kasih kepada semua pendengar yang bersama dengan slot kita pagi ni. Saya harap apa yang kita kongsikan pagi ni, yang mana yang dapat mendengar, boleh sebar-sebarkan kepada rakan-rakan, ahli keluarga, untuk kita bantu lagi secepat mungkin dapat capai target tu, insyaAllah. Sebab saya selalu risau macam alamak baru tak sampai separuh. Okay, so kita rasa macam ni tanggungjawab besar untuk kita, yang mana kita akan rasa bersalah sangat bila kita dapat bantu, sebab kita tahu kepayahan dan kesulitan yang mereka hadapi kat sana. Jadi macam kata tadi, sanggup kita nak membazir makanan kan? Jadi sanggupkah kita nak biarkan saudara se-Islam kita kat sana dalam kepayahan, sedangkan kita kat sini enjoy makan macam-macam, nanti hari raya lagi meriah hari pagi raya tu kan? Tapi kita tahu orang pada waktu yang sama, setiap kali buka puasa dan pada pagi hari raya, ada yang tak dapat menjamah makanan langsung. So kita tak nak keadaan macam itu berlaku, dan saya rasa itu macam sangat mementingkan diri sendiri sebab tak fikirkan kepayahan orang lain. Jadi ingat ya, kita kena rasa bersyukur. So lebih banyak bersyukur, lebih banyak memberi, insyaAllah. Dan platform yang kita sediakan, insyaAllah tak perlu risau apa-apa. Apa setiap sumbangan yang anda berikan, insyaAllah akan sampai kepada penerima manfaat yang tepat, insyaAllah. Jadi baik, terus membantu, jangan pernah putus, sebab apa benda ni pun sebenarnya bukan membantu mereka saja, membantu diri kita sendiri juga dalam banyak.
Terbaik. Brother Zairul CEO IRM pun tulis komen, Ramadan mereka, tanggungjawab kita. Sama-sama lah kita bantu insya-Allah. Untuk hari ini terima kasih Irma Hasmi, terima kasih Al-Faiza Ul-Haq untuk perkongsian. Stay safe semua, happy selalu insya-Allah ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia dua orang ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia untuk Suara Kemanusiaan pagi ini. Dan Warna Pagi pun dah sampai ke penghujungnya. Sebelum kita serahkan mikrofon ini kepada Nur Hayati Paradi. Ya betul. Untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Persona di Zahra. InsyaAllah hari ini Ustaz Muhammad Abdul Alamin akan berkongsikan masih lagi modul ataupun modul tentang forensik keluarga. Cuma tak kita tengok dekat IG Ustaz pun dia tak ada upload. Mungkin Ustaz saja simpan kot. Kan? Disimpan rahsia dulu untuk topik forensik keluarga hari ini ya. Okey, apa pun untuk Warna Pagi kita jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.